Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa lagi yang kecederaan. Berita ini memang agak mengejutkan. Kini dengan surat PSSI jelas menganggap Pelita Jaya sebagai antara kelab ingkar dan digantung. Safi tidak boleh dipinjamkan ke mana-mana pasukan dalam saingan Piala Malaysia. Memang susah nak cakap lah, kecewa sangat, sedih. Mungkin rezeki saya tak ada. Pelita Jaya digantung, status Safi diragui. Sebelum saya bersama dengan pasukan JDT, memang ada cerita yang tidak ada ceritalah di sebalik semua tu. Status penyerang bola sepak negara Safi Salih kini jadi tanda tanya setelah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerima pengesahan kelabnya di Liga Super Indonesia. Pelita Jaya sudah digantung. Liga Indonesia ada dia kena denda dengan FIFA kerana mempunyai dua liga yang berbeza dalam satu negara. So FIFA telah ban Liga Indonesia pada ketika itu. Setelah sekian lama isu itu menjadi tanda tanya, PSSI akhirnya bertindak tegas dengan kini tidak lagi mengiktiraf 32 kelab yang beraksi dalam liga bukan kendalan badan induk itu yang dikenali sebagai Liga Super Indonesia. Dan ketika saya mencari pasukan untuk saya beraksi, datangnya lah Tengku Makuto Johor yang menyelamatkan karier saya kembali supaya saya boleh beraksi untuk pasukan kebangsaan, untuk kelab. Bekas penjaring terbanyak Piala Suzuki AFF 2010, Safi Salih mengakui situasinya kini kian sukar. Zakaria bersama Safi menghabiskan masa lebih sejam bagi membincangkan kekeliruan membabitkan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sehingga terkena tempias kepada Safi. And then untuk Safi ni kita perlukan guna TMS. Kita perlu hantar pada FIFA lagi. So makan masa. So kita terpaksa buat pada hari ini juga. So kita kita terpaksa berusaha untuk dapatkan tanda tangan dia. Saya rasa dengan pergerakan saya ke Johor, ke JDT waktu itu memang saya rasa masa yang ialah sesuai dan menyelamatkan karier saya sebab memang waktu itu saya ada tengah mencari pasukan-pasukan daripada Asia Tenggara terutamanya Thailand. Teka-teki mengenai masa depan penyerang kebangsaan Safi Salih akhirnya terjawab bila dia sah akan bersama Johor untuk saingan Liga M musim depan. Suhairi turut menjelaskan kelab Safi Arema Pelita bersetuju untuk meminjamkan Safi ke Johor untuk tempoh setahun. Pertama kali saya di JDT sebenarnya bukan JDT, sebab tu Johor kan. Waktu Johor, lepas tu setahun kedua baru JDT. Bila waktu itu saya dengar Safi sudah berangkat bermain di Pelita Jaya. Waktu itu saya pernah sebelum kembali ke daerah sini, saya memang melatih di Pelita selama 4 tahun di sana. Jadi bila saya keluar habis kontrak tu kerana masalah orang rumah saya sakit, saya terpaksa balik. Waktu kontrak yang terakhir tu 2010 saya balik. Terus saya rehat dan dapat tawaran di Johor. Lepas tu yang tahun kedua tu saya dengar yang Safi nak kembali setelah dia ada di Pelita Jaya, kelab saya melatih dulu. Saya pun rasa happy lah kalau dia dapat balik kan, sebab keadaan kat sana memang ada rumit sikit waktu itu, pembagian dua wilayah. Kacau bilau dekat Liga Indonesia. Dan saya tu waktu tu dipinjamkan kepada Arema Kronos. Saya pun tak tahu macam mana keadaan Liga dengan Arema Kronos. Saya ada kontak dia juga dan saya rasa TMJ waktu itu pun dah minat dengan dia. Saya masih receive khabar kat sana ada kawan dan dari situ mungkin memang Safi dah ada keputusan nak balik pasal kat sana tak dapat
menyesuaikan keadaan masalah mereka di sana antara dua wilayah tu. Dan saya berbangga akhirnya saya berada dalam titik perkembangan JDT daripada dulu sampailah sekarang di mana JDT berada. So saya berada dalam small pieces dalam part JDT rebranding tu. Karier saya bersama dengan JDT yang pertama sekali saya ingin mengucapkan menjunjung kasih kepada Tengku Mahkota Johor yang telah memilih saya untuk berada dalam projek dia pada tahun 2013 tu lah. Banyak cerita sebenarnya sebelum saya bersama dengan JDT. Cuma waktu dia balik tu dia tengah down sikit pasal masalah di sana tu. Jadi waktu agak sedikit masa untuk dia adaptasi dengan keadaan di sini balik lagi, pasal lepas main bola sepak di sana dengan sini tak senang dengan masalah itu. Jadi lepas 3-4 minggu dia sudah beransurlah pemikirannya lebih baik, latihan dia lebih happy. Pasal saya rasa mungkin dia kesal kerana saya tahu dia baru juga datang sana nak main terus sebagai pemain asing. Kita harus tunjuk dia tengah menunjukkan pemain yang baik tapi tak dapat diterus lanjutkan. Jadi saya pun faham kerana saya pernah berada di Indonesia juga. Dan akhirnya selepas perbincangan dan perbincangan saya berada dalam pasukan skuad JDT 2013 tu dan dibarisi dengan majoriti pemain-pemain skuad kebangsaan, maksudnya national team. So saya salah seorang daripada mereka dan melihat dari segi keseriusan Tengku Mahkota Johor memang dia seriuslah untuk membangunkan bola sepak negeri Johor pada ketika itu. Dan memang saya ingin mengucapkanlah jutaan yang tak terhingga kepada Tengku Mahkota Johor meletakkan saya dalam skuad 2013 tu. Selama saya bermain bola sepak, sebelum ni tak pernah merasakan benda seperti itu. Keakraban antara semua organisasi kelab tu. So benda dekat sini, kat JDT ni saya rasa. Okey, first time saya nampak dia, saya tahu dia seorang pemain bola sepak. Saya nampak dia ketika tu masa dia main Sarawak. Lepas tu rambut dia panjang. Saya cakap, siapa mamat ni rambut panjang? Bukan mamat lah, masa tu kita junior. Kita cakap, siapa ni rambut panjang ni? Safi Sali. Kita tengok dia memang rare lah. Pasal dia dengan rambut panjang semua kan. Memang rare. Time tu dia rare, lepas tu dia tengah on form. Memang top form. So saya lihat Safi Sali bermain, saya cakap, wow, dia seorang pemain yang hebat lah. Dan first kali saya berjumpa dengan dia bertentang mata national team 2000, tak salah saya 2007-2008. Ketika itu under coach Satya Nadir. Dia tak banyak sangat bersuara. Kalau kita tahu secara individu Safi ni tak banyak sangat bercakap. Dia less talk, tapi dia punya kerja is a tip top lah. As a professional punya footballer. Dia bukan tak boleh berbual, cuma dia diam, tapi kalau kita berbual baru dia berbual lah. Jadi memang saya tahu dari itu watak dia gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau nak cakap dengan dia, saya one-to-one berbual dengan dia. Kat depan orang-orang, kalau bola saya boleh cakap. So luar pandang pun sama juga, dia tak banyak cakap, dia not outspoken sangat lah. Dia friendly pada semua orang, banyak membantu pada junior-junior, banyak bantu pada rakan-rakan mana yang daripada segi bola sepak lah. Saya kenal dia sebelum saya rapat dia masa dia join JDT. Dan ketika tu saya rapat dengan dia sampai satu waktu tu saya rumah saya dengan wife dia pergi umrah sekali. Saya pernah pergi umrah dengan dia dengan family Aidil. So kami amat rapat pada ketika itu. Sebenarnya saya ada momen-momen yang orang kata indah lah dengan Safi Sali kerana apabila saya dipanggil untuk mewakili negara tahun 2007, saya seorang player muda.
Kita tahu player muda bila masuk dengan tim senior, kita akan jadi malu-malu syai-syai kucing lah orang cakap kan. Lebih kurang macam tu lah. Dan ketika itu saya tak tahu roommate saya siapa. Dengan Farizal juga, saya pun dah lama kenal dengan Farizal. Dari di umur 19 tahun. Dia pada, kalau tak salah saya, first time dia call up untuk national team, saya bersama dengan dia lah. Satu bilik roommate. Apabila saya duduk dalam bilik dan tiba-tiba pintu dibuka, saya lihat Safi Salih berada di depan pintu. Saya rasa macam wow. Saya punya segan, saya punya malu dengan Safi Salih tu. Satu patah pun tak. Kalau tak percaya, kamu boleh tanya dia sendiri. Percaya? Awak mesti tak percaya kan? Dalam bilik saya tak pernah cakap pun. Satu patah perkataan pun tak pernah cakap dengan dia. Sampai sekarang saya masih berkawan dan bersahabat dengan Farizal Malias dan mengenali Farizal Malias dengan rapat lah. Positif pasal dia seorang yang positif. Dia boleh mendengar kita punya pendapat. Dia bergabung baik dengan pemain-pemain dan orang dia tak ada masalah, simple, boleh discuss dan lembut, tak pernah, jarang saya tengok dia marah atau apa kan, tapi kalau latihan dia selalu 100%. Sudah pun mendahului 2 gol kosong, jadi saingan dan harapan JDT untuk memastikan tempat dia sebagai juara kumpulan. Rebatan di situ akhirnya tidak offside. Gol yang disebut-sebut dan diharapkan. Safi Salih bertindak. Safi Salih adalah pemain yang pertama juga dalam pasukan Johor Takzim pada tahun 2013. Macam saya cakap tadi, Safi Salih membagi yang terbaik, sentiasa memberi yang terbaik untuk pasukan mana yang dia bermain. So saya rasa impact dia sangat besar ketika tu. Okey, masa first time training dia, kita tak tahu dia punya ataupun kemampuan ataupun sebagus mana player ni. Tetapi bila saya dapat training dengan beliau dan kita tahu berapa bagusnya Safi Salih kerana dia ni seorang pemain yang bagus dari segi shooting. Kiri kanan memang solid. Kita tak boleh dianggap satu kaki dia hidup. Dia dua-dua kaki boleh sepak. Memang betul. Pasal apa? Bila dia dapat bola, dia punya menusuk ke gawang lawan tu, running with the ball, sangat cepat dan dia boleh on the run boleh shooting. Dan juga kemampuan untuk menjaringkan gol melalui kepala. So bagi saya, dia seorang yang striker yang begitu prolific dan juga sempurna lah dari segi heading. So kelebihan dia kecepatan bila dapat dengan bola dan quick thinking tu. Sekelip mata dia boleh pusing and shoot. Kalau kita tengok game dia, macam itulah dia training. So dia mahukan lebih, sentiasa mahukan lebih dalam training untuk dia punya performance ketika dalam game. Dia memang seorang player yang dianggap seorang shooting yang the best shooter in Malaysia lah bagi saya. Iyalah, of course, gol yang terbaik dalam karier saya sepanjang bersama dengan JDT adalah gol akrobatik bersama dengan Bengal FC, kempen Piala AFC 2015, grouping masa tu. Dia menjadi gol terbaik yang dicalonkan AFC lah. Sepanjang kejohanan AFC itu memang membuatkan gol itu istimewa dan saya rasa saya buat di peringkat AFC, so satu level yang lain. Gol tu pun tak disangka lah lepas tengok berulang kali video tu. Ialah satu momen terbaik dalam gol-gol yang saya pernah buat. Semuanya berkampung dalam kawasan penalti ketika ini dari Safi Salih. Tandukan percuma ataupun free header untuk penyerang kebangsaan ini meledak dengan gol penyamaan. Cerita luar padang, abang selalu main golf dengan Safi kan? Tadi saya tanya Safi, kalau dalam 3 orang kau ada je nak korek yang bukan kan? Safi, abang Rizal dengan Safi. Okey. Ranking 1, 2, 3, abang ranking siapa nombor 1, 2, 3? Kita 3 orang.
Aduh. Kalau ranking saya letak sekarang Farizal lah. Farizal nombor 1. Syafiq Rahim nombor 2, saya nombor 3. Mestilah dia nombor 1. Dia nombor 1 lah. Saya tengah-tengah lah. Saya bagi range saya tengah-tengah. Dia bagi abang nombor 1. Agak dah. Dia nak kenakan aku lah tu. Tak percaya cakap dia. Tak. Dia bagus lah main sebenarnya. Kita level lah. Selevel dengan dia. Ya, selevel lah. Kita kena hormat yang orang tua. Amri masuk dalam kawasan penalti. Ruang pada JDT, tambahan gol. Safi Salih. Cukup tenang. Betul, kembali diteruskan dengan laporan sukan. Liga masih panjang dan saya hanya menunggu peluang. Itu tegas penyerang sensasi negara Safi Salih yang kerap memanaskan bangku simpanan Johor Darul Takzim JDT. Saya tak ada penyesalan lah untuk sepanjang bersama dengan JDT. Cuma saya rasa bukan terkilan, maksudnya terfikir kenapa lebih baik kalau saya sentiasa berkekalan dengan JDT. Okey, pasukan JDT ni kalau kita tahu pada permulaannya hanya beberapa pemain saja yang dapat membantu pasukan Johor Takzim. Safi Salih adalah pemain yang pertama juga dalam pasukan Johor Takzim pada tahun 2013. Andrejino cuba hampir satu tandukan dapat dilakukan. Safi Salih. Apa yang saya lihat, ya sudah pasti bukannya senang seorang pemain striker untuk bersaing dengan pemain import kan. So sudah pasti setiap pasukan akan mengutamakan pemain import. Menurut sumber dalaman Johor DT, pihak pengurusan pasukan itu berhasrat menggantikan nombor jersey 10 yang dipakai Safi kini kepada awang import barunya. Jika benar perkabaran ini, ia seolah menggambarkan pengurusan DT lebih mengutamakan bintang import daripada pemain-pemain kebangsaan. Adel kuning ke arah sepakan penalti. Ada kontak yang dilakukan oleh Khairul Fahmi Ceman. Apapun dia sekarang ini berdepan dengan Safi Salih dalam usaha untuk kembali menaikkan namanya dan rembatan kencang dapat diselamatkan. Safi ni dia seorang fighter, dia seorang pemain yang dia akan buat sehabis baik. Walaupun kita tahu kita dah ada good foreigner di masa tu, tapi Safi banyak sebagai local strike force nombor 9, dia banyak sangat membantu pasukan dan apabila diberi peluang dia tidak mensisihkan peluang. Safi ditimpa kecederaan semasa menentang Kelantan dalam perlawanan pertama Piala Malaysia di Stadium Larkin minggu lalu. Laporan awal mengatakan penyerang kebangsaan ini mengalami kecederaan ligamen lutut ACL dan mungkin terpaksa direhatkan selama 6 bulan. Mungkin ya performan prestasi seorang pemain sentiasa dinilai. Ya mungkin prestasi saya tak berada dalam satu tahap yang baik. Safi salah satu pemain yang saya respect pasal dengan cara dia kendalikan diri sendiri dengan dia bantuan banyak untuk pasukan tim berusaha. Okey, dia buat apa yang dia rasa dia mampu buat, dia buat apa yang dia rasa dia boleh buat, and then dilaksanakan tugasnya dengan baiklah. Dia kena tengok hari je. Ada hari yang baik dia akan jadi baik, ada hari yang tak baik dia akan jadi tak baik. Whether come your time is your time. Kecewa kerana tidak dapat membantu skuad Harimau Selatan mengharungi beberapa perlawanan, Safi bagaimanapun yakin pasukannya mampu mengekalkan momentum kemenangan dalam kempen Piala Malaysia. Berita buruk lah untuk pasukan juga apabila patut mengalami kecederaan yang lama lagi lah. Lebih kurang beberapa minggu dia terpaksa diketepikan. Tapi saya rasa pemain JDT yang lain termasuk saya bersedia untuk menggalas tugas dan tanggungjawab. Safi kerap menjadi pemain simpanan JDT musim lalu dan tampak situasi itu akan terus berlarutan selagi Luciano Figueroa dan Jorge Pereira Diaz
berada di puncak prestasi. Keadaan itu mungkin tidak menyenangkan penyerang tempatan lain, namun berbeza dengan Safi yang masih berfikiran positif dengan kedudukannya di JDT. So, itu mungkin satu penyesalan buat diri saya kenapa saya tak menjaga condition, tidak menjaga prestasi saya. Satu tahap yang diinginkan dan satu tahap yang telah JDT mahukan untuk sentiasa berkekal dalam pasukan JDT. Saya pernah nampak Safi betul-betul down. Pasal dia pun nakkan kemenangan kan. Itu jadi saya tengok kesian juga dia berusaha. Pemain semua berusaha kan, tapi kadang-kadang tak memihak bagi kita. Jadi itu. Safi kemarau gol hampir sebulan selepas kali terakhir mencetak jaringan ketika beraksi di Piala 4 Penjuru menentang wakil Singapura Woodland Wellington. Tanpa jaringan dalam kancah Liga Super sehingga 4 perlawanan memberi tekanan kepada barisan penyokong yang mengharapkan pembeliannya berbaloi ke pasukan paling mahal itu. Saya happy untuk dia pasal dia pun bekerja keras. Tungkus-lumus lawan perlawanan 2-3 perlawanan dia cuba menjaringkan gol, tapi ni hari kita nasihat dia jangan terlalu gairah nak cetakkan gol. Pasti saya yakin dia akan cetak. Alhamdulillah dia dapat break dedak. Ni hari mudah-mudahan game seterusnya dia dapat meyakinkan diri dia sendiri. Dalam dunia sepak ni kita selalu, maksudnya kita sebagai supportman nak selalu dikritik. Dan Safi ketika dia bermain, dialah biasa dikritik dan dia seorang yang tidak pedulikan orang kritik dia. Tetapi apabila Safi diberi peluang ataupun diberi peranan untuk bermain, sudah pasti dia akan memberikan segalanya. So Safi Salih banyak membantu, impact dia sangat besar lah. Kalau kita nak cakap impact dia banyak sangat besar. Dari segi perlawanan, dari segi training, everything. Saya ada big problem kalau player yang duduk luar tu happy tak main. But if diorang tak happy, diorang tak dapat main, which mean I'm having a very good problem because diorang nak main. Memang saya merasakan perkembangan grow JDT tu dari tak ada apa-apa sampailah sekarang, sampailah kita orang menang 2015 AFC Cup. Itu adalah kejayaan yang paling tinggi dalam kerjaya saya untuk pasukan kelab. JDT ni telah meletakkan pemain bola sepak ni satu tahap yang berlainan. Kita nampak memang pertumbuhan demi pertumbuhan yang telah dibuat dari segi brand, dari segi dia punya lencana badge tu, semua evolusi tu saya berada dalam proses tu. So berasakan saya dalam small part of the pieces perkembangan JDT tu. Itu yang saya rasa memang bertuah hanya saya berada dalam the best moment dalam pasukan JDT.